Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan moral, tingkatan 3, unit yang ke-12, kebebasan bersuara menjamin kemakmuran negara. Dalam unit ini, murid akan belajar tentang yang pertama, kebebasan bersuara, yang kedua, keperluan kebebasan bersuara dengan batasan, yang ketiga, cara menyuarakan pendapat mengikut saluran yang betul. Yang keempat, kesan penyalahgunaan hak kebebasan bersuara terhadap keharmonian masyarakat. Yang kelima, perasaan apabila menyuarakan pendapat melalui saluran yang betul. Dan yang terakhir, amalan hak kebebasan bersuara mengikut landasan undang-undang. Baiklah murid-murid, cadangan nilai untuk topik kali ini adalah yang pertama nilai kebebasan, yang kedua nilai keberanian, yang ketiga nilai patriotisme, yang keempat nilai rasional dan yang kelima nilai bertanggungjawab. Okey, jom kita tengok konsep dahulu. Malaysia ialah sebuah negara demokrasi berparlimen. Setiap rakyat mempunyai hak kebebasan untuk menyampaikan pandangannya tentang sesuatu perkara. Hak kebebasan ini dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Baik, kita tengok apa itu kebebasan bersuara. Kebebasan berucap dan mengeluarkan pendapat dengan batasan tertentu. Maksudnya kita diberi kebebasan untuk bercakap, berucap ataupun mengeluarkan pendapat. Tetapi ada batasan-batasan tertentu. Batasan tu maksudnya ada had-had dia lah. Tidak semestinya kita bebas bersuara. Okey, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara bagi memastikan rakyat mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Perlembagaan Malaysia juga menjamin hak kebebasan bersuara dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, setiap rakyat boleh menyuarakan pandangan dan pendapat mereka dengan batasan tertentu. Okey. Ini adalah Perlembagaan Malaysia, iaitu yang kita panggil sebagai Undang-Undang Tertinggi Negara. Okey, Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan mengandungi pindaan terkini. Okey, bahagian 2 yang mengatakan tentang kebebasan berucap dan bersuara inilah. Okey, kebebasan asasi, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Okey, perkara 10 kurungan 1 tertakluk kepada fasal 2, 3 dan 4 di mana tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata. Dan juga semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Maksudnya dalam perlembagaan perkara 10 kurungan 1 dia ada mengatakan bahawa setiap warga negara berhak diberi kebebasan berucap ataupun bercakap, diberi kebebasan untuk berhimpun secara aman tanpa senjata dan juga berhak untuk membuat ataupun menubuhkan persatuan. Okey. Seterusnya, batasan dalam kebebasan bersuara berdasarkan Undang-Undang Malaysia bertujuan untuk menjamin keharmonian negara. Batasan ini juga bagi memastikan setiap individu bertanggungjawab tentang apa-apa perkara yang disuarakan. Ini antara kebebasan, kita diberi kebebasan tetapi ada had-had dan juga batasan lah. Jadi ada sebab kenapa kita diberi had untuk bercakap, bersuara dan juga mengeluarkan pendapat. Okey, mari kita tengok kenapa ataupun apa keperluan batasan dalam kebebasan bersuara, kenapa kita dibataskan ataupun dihadkan untuk bebas bercakap, bersuara dan juga mengeluarkan pendapat. Yang pertama, untuk mengelakkan perselisihan faham antara kaum.
Yang kedua, memelihara ketenteraman awam. Cuba kita bayangkan kita bercakap secara terbuka, lantang dan menyentuh isu-isu sensitif. Jadi ini akan mengganggu gugat kita punya ketenteraman awam lah. Okay. Seterusnya, untuk kita mengekalkan keharmonian negara, kita merapatkan perpaduan antara kaum, menghindari perbuatan fitnah ataupun kalau sekarang kita panggil sebagai penyebaran berita palsu. So itu adalah fitnah lah. Okey, seterusnya keperluannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan negara. Ini paling penting lah untuk negara kita. Dan yang terakhir, untuk mengelakkan prasangka dan provokasi. So bila ada berita-berita ataupun cakap-cakap mengenai fitnah ataupun berita palsu, jadi mungkin akan menyebabkan prasangka antara kaum, menyebabkan provokasi antara masyarakat. Jadi kita tak nak itu berlaku. Sebab itulah kita meletakkan batasan dalam kebebasan bersuara mengikut kepada undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Baiklah murid-murid, sebagai warga negara Malaysia, pandangan dan pendapat hendaklah disuarakan mengikut saluran yang betul seperti di bawah. Okey, maksudnya kita nak bercakap, kita nak bebas mengeluarkan pendapat, kita ada saluran yang betul. Tidak boleh sesuka hatilah mengeluarkan pendapat kita. Okey, jom kita tengok bagaimana kita nak suarakan pendapat kita dengan saluran yang betul. Okey, cara menyuarakan pendapat mengikut saluran yang betul. Yang pertama adalah melakukan perbincangan secara berhemah. Contohnya, awak ada masalah dengan pihak tertentu. Jadi, bincanglah sesama awak dan juga pihak tersebut secara berhemah. Jumpa face to face. Okey, tidaklah bila tak puas hati je terus upload dalam Facebook, keluarkan post dan sebagainya. Jadi, kita tak naklah. Itu bukanlah saluran yang betul. Yang kedua adalah mengadakan mesyuarat dalam kumpulan. Okey, andai organisasi tersebut ada masalah, ada di antara ahli-ahli yang tidak sama pendapat, jadi kita cadangkan untuk mengadakan mesyuarat dalam kumpulan lah, supaya orang luar tidak tahu masalah dalaman organisasi tersebut. Jadi untuk mengelakkan prasangka dan juga fitnah, so secara baiknya adalah dengan mengadakan mesyuarat dalam kumpulan. Yang ketiga adalah dengan cara menulis surat kepada pihak berkenaan. Surat tu maksudnya surat rasmi lah. Okey, kepada siapa, pihak siapa, perkara apa yang nak disampaikan, dan tulislah dalam surat tersebut. Itu lebih cantik dan lebih sopan lah, berbanding kita mengeluarkan post di Facebook, di Twitter, di Instagram, di laman-laman sosial yang akhirnya perkara yang tidak sepatutnya diketahui oleh pihak luar dah tersebar. Jadi sebaiknya tulis surat kepada pihak berkenaan. Jadi antara awak dan juga pihak dia je lah yang tahu masalah yang berlaku. Okey, cara lain kita boleh menghubungi Biro Pengaduan Awam melalui laman sesawang. Okey, ni boleh carilah di carian Google. Adalah Biro Pengaduan Awam. Jadi awak hanya type lah apa yang awak tak puas hati. Tak puas hati tentang pejabat pos ke, tak puas hati dengan lampu isyarat ke. Okey, so ada saluran yang betul. Bukannya kita terus serang, kita terus viralkan perkara-perkara yang kita tidak puas hati lah. Okey, dan yang terakhir adalah menyampaikan aduan melalui peti aduan atau cadangan. Kalau kita tengok di pejabat-pejabat kerajaan biasanya, ataupun di sekolah pun ada, di kafe-kafe kalau awak makan, di tempat-tempat makan, okey, kalau biasanya awak akan nampak peti aduan dan cadangan. So kalau tak puas hati, tulislah. Tulis apa yang awak tak puas hati, apa yang perlu diperbaiki, masukkan dalam peti aduan dan cadangan. So nanti pihak yang berkenaan tu akan bacalah awak punya aduan dan juga cadangan. So dia akan menambah baiklah dia punya perkhidmatan dia. Okey, so ini 5 cara untuk menyuarakan pendapat. Maksudnya ini adalah saluran yang betul yang kita boleh amalkan lah kalau kita
ada yang tidak puas hati dan nak menyuarakan pendapat. So ini 5 cara yang kita boleh gunakan. Okey, penggunaan saluran menyuarakan pendapat yang betul dapat menyelesaikan konflik ataupun menyelesaikan masalah lah. Okey, secara berhemah. Sebaliknya, kesan buruk dan kurang menyenangkan akan timbul jika hak kebebasan bersuara disalahgunakan. Pentingnya kita menggunakan hak kebebasan bersuara dengan betul. Kalau tak betul, kesan dia, kita tengok apa kesan kalau kita salah gunakan hak kebebasan bersuara. Kebiasaannya anak-anak muda ni ataupun yang tidak faham klausa dalam perlembagaan persekutuan, so secara direct dia kata kita bebas bersuara, kita bebas mengeluarkan pendapat sebab ini ada dalam perlembagaan persekutuan, tetapi dia tidak menghayati batasan-batasan dalam had untuk mengeluarkan pendapat dan juga bercakap tu. Jadi kita tengoklah kesan buruk kalau kita salah gunakan kebebasan bersuara yang diberi dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kesan dia yang pertama, mencetuskan pergaduhan kaum. Macam tadi saya cerita, kalau awak bebas bersuara terus viralkan dalam post awak di Facebook, menyentuh isu-isu sensitif, isu-isu perkauman contohnya, so secara tidak langsung awak akan mencetuskan pergaduhan antara kaum. Ini kesan buruk kalau awak salah gunakan hak kebebasan bersuara. Yang kedua, kesan dia menimbulkan suasana huru-hara. So bila orang ramai baca post awak tu, so akan menimbulkan huru-hara, pergaduhan. Seterusnya, mewujudkan prasangka antara individu. Contohnya awak attack, serang individu tertentu. Jadi orang lain yang baca post awak tu akan prasangkalah terhadap individu yang awak cakap tu. Walaupun dia tidak kenal, tapi bila baca post awak, secara automatik dia akan terus prasangka buruk. Padahal kalau kenal individu tersebut, dia tidaklah seteruk itu. Tapi disebabkan post awak, kebebasan bersuara yang awak gunakan tu salah, jadi orang ramai pun terpengaruh dengan kenyataan yang awak buat. Okey, seterusnya kesan dia adalah menjejaskan kestabilan politik. So bila ada di antara masyarakat yang bergaduh antara kaum, so kita punya sistem ataupun politik kita pun akan terganggulah sedikit sebanyak. Seterusnya kesan dia adalah mencemarkan imej negara. Bila dah bergaduh, huru-hara, prasangka antara satu sama lain, politik pula tidak stabil, so orang dari negara luar ni akan tengoklah kita punya sistem pemerintahan. Jadi akan memberi kesan lah terhadap imej negara. Tengok gaduh-gaduh kan, kita tak nak lah macam tu. Kita nak yang baik-baik sahaja. Okey, kesan seterusnya adalah mempengaruhi gaya hidup yang tidak sihat. Gaya hidup yang tidak sihat ni apa? Berlakulah pergaduhan, permusuhan, fitnah. Itu adalah gaya hidup yang tidak sihat. So bila disebabkan oleh penyalahgunaan hak kebebasan bersuara, kesan dia tu sangat besar, terutamanya kepada kemakmuran dan kedaulatan negara kita. Dan yang terakhir adalah menggugat keamanan negara. Macam tadi saya katakan, kesan dia terlalu besar. Kesan mula terhadap individu, prasangka antara individu. Bila prasangka antara individu, kesan pula kepada masyarakat. Pergaduhan antara kaum. So bila pergaduhan antara kaum, efek pula kepada politik. Bila politik tidak stabil, efek pula kepada imej negara. Bila imej negara dah terjejas, so keamanan dah tak adalah dalam negara kita. Ini adalah kesan penyalahgunaan hak kebebasan bersuara. Jadi sebelum kita nak bebas mengeluarkan pendapat dan bercakap, jadi fikirkanlah kesan daripada apa yang kita cakap tu dan apa yang kita keluarkan. Kita memang bebas bercakap, ada dalam perlembagaan Malaysia, tetapi kita ada had-had dan juga batasan-batasannya. Kena ingat itu ya. Okey, setiap rakyat Malaysia perlu tahu bahawa terdapat beberapa akta
diwujudkan bagi melindungi hak kebebasan bersuara. Antaranya termasuklah seperti berikut. Kita ada akta juga untuk melindungi hak kebebasan bersuara. Walaupun kita bebas bersuara tapi ada had-had dia. So had dia ni melalui akta lah. Akta ni pun antara salah satu undang-undang. Kita tak boleh nak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Kurungan Akta 88. Okey, satu undang-undang yang berperanan untuk menyemak dan menyatukan undang-undang yang berhubung dengan perlindungan rahsia rasmi. Rahsia rasmi artinya sebarang dokumen, rekod keputusan dan penyampaian jemaah menteri atau majlis mesyuarat kerajaan, dokumen-dokumen mengenai keselamatan negara, pertahanan dan perhubungan antarabangsa dan sebarang maklumat dan bahan berkaitan dengannya, termasuklah juga sebarang dokumen rasmi, maklumat dan material yang dikelaskan sebagai rahsia besar, rahsia sulit dan ataupun terhad. Ini maksudnya dia lebih kepada maklumat-maklumat kerajaan lah, maklumat rasmi kerajaan. Okey, pada amnya undang-undang ini melarang orang yang tidak dibenarkan untuk memiliki, menyimpan, mengedar atau memaklumkan kepada orang ramai tentang sebarang rahsia kerajaan. Mereka yang berbuat demikian adalah melanggar peruntukan undang-undang ini dan boleh dihukum. Maksudnya dekat sini, sebarang maklumat ataupun dokumen yang berkenaan dengan kerajaan, dokumen rasmi lah, berkenaan dengan kerajaan, kita tidak boleh sesuka hati untuk menyebarkannya ataupun menyimpan. So siapa-siapa yang bekerja dengan kerajaan Malaysia, so dia akan menandatangani perjanjian ataupun menandatangani dokumen Akta Rahsia Rasmi. So sekiranya dia menyebarkan ataupun menyimpan ataupun memilikilah ataupun mengedarkan dokumen tersebut, so dia boleh dikenakan tindakan undang-undang. Contohnya ada maklumat tentang sistem pertahanan negara, so dia nak sebarkan kepada negara luar, itu tidak boleh lah. Walaupun kita ada hak kebebasan bersuara, tapi dia terhad mengenai untuk menyampaikan ataupun memaklumkan kepada orang lain lah tentang rahsia tersebut. Itu kita termaktub di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Jadi mana-mana orang yang memiliki rahsia rasmi kerajaan, so kena kalau dia diberi tanggungjawab untuk menyimpan, so dia kenalah simpan rahsia tersebut. Tak boleh nak sebarkan ataupun berkongsi dengan orang lain. Jadi kalau dia berkongsi ataupun dia menyebarkan maklumat ataupun rahsia tersebut, so dia boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Okey, yang kedua kita ada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kurungan Akta 558. Yang ni sangat-sangat dekat dengan kita semua. Kalau tadi Akta Rahsia Rasmi mungkin lebih kepada penjawat awam lah ataupun kaki tangan kerajaan, tetapi Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini adalah sangat dekat dengan masyarakat. So kena take note. Di mana akta ini mengawal selia industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Kalau kita tahu sistem ataupun kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi di dunia ni sedang berkembang. Jadi sebab itulah kita adakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada masa yang sama, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 turut digubal dan diluluskan untuk memenuhi keperluan pengawal seliaan industri penumpuan komunikasi dan multimedia yang semakin berkembang. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengetengahkan prinsip asas ketelusan
dan kejelasan, menggalakkan persaingan dan kawal seliakan diri, fleksibiliti dan cenderung ke arah peraturan prinsip umum, di mana akta ini bertujuan untuk menyediakan satu set peruntukan pengawal seliaan yang berdasarkan definisi generik pasaran dan aktiviti industri komunikasi dan multimedia. So kalau awak kita memang bebas bersuara lah, dan andai kata awak ada mengeluarkan kenyataan-kenyataan di laman-laman web ataupun di media-media sosial, dan kalau kenyataan awak tu boleh mengganggu-gugat ketenteraman awam, boleh menimbulkan panik dalam kalangan orang ramai, jadi awak boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi bukan sahaja secara lisan, kita ada batasan untuk bersuara, tetapi melalui tulisan juga kita ada batasan-batasan jugalah. Mungkin awak cakap, saya cuma komen je, saya tak cakap pun. Tapi bila awak komen di media sosial, dia boleh disabitkan kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi berhati-hatilah dalam memberi komen ataupun membuat post lah, ataupun nak buat status ataupun nak buat IG story ke apa. Jadi berhati-hatilah, sebab mungkin ada perkataan-perkataan ataupun kenyataan-kenyataan awak yang terlebih daripada had dan juga batasan kebebasan bersuara itu. Jadi sebelum nak post ataupun nak komen, berhati-hatilah dan komenlah yang murni-murni sahaja. Sebab apa? Sebab takut awak akan dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebabnya batasan hak kebebasan bersuara tu awak telah melanggar hak kebebasan bersuara. Alright. Jadi kesimpulannya, rakyat Malaysia akan hidup aman dan damai jika hak kebebasan bersuara diamalkan dengan sewajarnya. Maksudnya kalau kita amalkan hak kebebasan tu dengan betul lah. Seterusnya, setiap anggota masyarakat dapat hidup dengan suasana harmoni dan gembira. Nilai patriotisme dan keberanian hendaklah diamalkan semasa memberikan pandangan selagi tidak melanggar undang-undang negara. Ni yang saya kata tadi lah. So nak bagi pandangan dan nak bagi awak punya cadangan, so kena berhati-hati dan supaya tidak melanggar peraturan dan undang-undang negara. Seterusnya, nilai rasional perlu digunakan bagi menyelesaikan sesuatu isu melalui saluran yang betul. Maksudnya tidaklah terus viralkan masalah yang awak hadapi. Ada cara dan juga saluran yang betul yang saya dah terangkan pada awal tadi. Jadi gunakanlah saluran yang betul. Dan yang terakhir, nilai bertanggungjawab diutamakan semasa berkomunikasi bagi menjamin keharmonian antara masyarakat. Kita tengok pengukuhan pada muka surat 186 buku teks masing-masing lah. Aktiviti dia adalah secara berpasangan teliti dan fahami situasi di bawah, kemudian jawab soalan berikut. Dia bagi ada 3 situasi. Situasi pertama adalah dia tengok tandas kotor dan dia tulis surat ataupun ketidakpuasan hati dia melalui peti aduan sekolah. Situasi kedua pula, ada pemilihan ketua murid. Jadi ada seorang murid ni tidak bersetuju. So bila dia tidak setuju, dia pun buka laman sosial, dia pun keluarkan post ketidakpuasan hati dia terhadap keputusan pemilihan ketua murid tadi tu. Dan situasi ketiga, di kantin sekolah, di mana pelajar vegetarian ni dia kata tiada makanan vegetarian. Jadi dia seorang vegetarian, jadi dia pun buat aduan secara bersemuka dengan pemilik kantin sekolah tu lah. Itu adalah 3 situasi yang dia bagi. Kita tengok soalan pertama.
jelaskan reaksi anda kepada rakan mengikut situasi di atas. So, apa reaksi? Jadi saya tulis kat sini reaksi dia. Yang pertama, situasi pertama, saya bersetuju dengan tindakan yang dibuat. Okey, dengan melaporkan melalui saluran yang betul. Maksudnya reaksi saya setujulah, saya suka dengan tindakan dia, iaitu bila dia tak puas hati dengan tandas yang kotor tu, dia buat aduan melalui peti aduan sekolah. Saluran yang betul lah. Okey, situasi kedua pula, saya tidak bersetuju dengan tindakannya kerana boleh menjatuhkan imej sekolah. Baik-baik masalah tu berlaku dalam kelas, contohnya kelas 3 Adalia. Tetapi bila ditularkan dalam laman sosial, bukannya satu sekolah je tahu, satu daerah tahu, satu negeri tahu, satu Malaysia tahu tentang masalah yang dia tak puas hati dengan pemilihan ketua murid. Sebab itulah itu kesan daripada penyalahgunaan hak kebebasan bersuara. So sepatutnya dia kenalah berbincang sesama guru dan juga rakan-rakan yang satu kelas untuk menyuarakan pendapat dan juga cadangan dia lah. Okey, bukannya menularkan di dalam laman sosial. Okey, situasi ketiga, saya setuju dengan tindakannya dengan membuat aduan secara bersemuka. Tidaklah dia balik buka Facebook terus tularkan. Kantin sekolah saya tak ada vegetarian. Tak ada makanan vegetarian. Okay, so orang luar pun tahu. So bila orang luar tahu, akan memburukkan imej, bukan sahaja imej pemilik kantin, tetapi sekolah juga mendapat nama buruk lah, imej buruk. Okey, soalan 2. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak sekolah terhadap ketiga-tiga situasi di atas? Ini tindakan sekolah. Okey, yang pertama, bila pihak sekolah dapat aduan daripada murid tu tadi, jadi tindakan sekolah perlulah bertindak dengan membersihkan tandas yang kotor tadilah. Okey, so bila ada aduan, kenalah selesaikan masalah yang dihadapi. Situasi kedua, bagi pihak sekolah pula meminta murid untuk yang menularkan di laman sosial untuk menurunkan hantaran. Maksudnya delete baliklah post tu dan memohon maaf untuk tidak membuatnya lagi. Jadi bagi pengajaranlah kepada murid tersebut dan juga murid-murid lain supaya bijak dalam menyelesaikan masalah, bukannya dengan cara menularkan di laman sosial. Okey, situasi ketiga, pihak sekolah meminta pihak kantin menyediakan makanan untuk murid vegetarian. Ini kan senang, selesai dah masalah kan. Ini kalau kita tularkan ke laman sosial, tak ada jalan penyelesaian. Jadi bila dia dah bersemuka, senang saja. Dia tahulah masalah dia, ada murid vegetarian tapi makanan tak ada vegetarian. Jadi penyelesaiannya, buatlah makanan vegetarian untuk murid-murid yang murid vegetarian. Okey, soalan 3. Bagaimanakah anda mengamalkan kebebasan bersuara di sekolah? Okey. So untuk soalan ni, untuk menyelesaikan ataupun mengamalkan kebebasan bersuara, kita perlulah melaporkan ketidakpuasan hati kepada saluran yang betul. Murid-murid ke, cikgu ke, ibu apa, kalau tidak puas, ada ketidakpuasan hati, okey, salurkanlah kepada yang betul, bincangkan sesama individu ataupun kedua-dua belah pihak, dan bukannya menyebarkannya kepada pihak luar. Okey, so ini antara amalan yang kita boleh amalkan untuk kebebasan bersuara. Alright, so saya rasa sampai sini sahaja untuk kita punya topik kali ini. Sehingga bertemu lagi, terima kasih.